KPM. Assalamualaikum, sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Kepada anda yang baru saja menyaksikan Didik TV KPM, boleh sediakan buku, boleh sediakan pen untuk sama-sama kita nak belajar pada pagi ini. Prinsip perakaunan, nota debit dan nota kredit. Siapa cikgu yang akan ajar kita pada pagi ini? Kita saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia kita bersama dengan Cikgu Cik Nuraini Cik Arsyad, Guru Prinsip Akaun SMK Sultan Badlisyah Kulim, Kedah. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum Azhar. Apa khabar Cikgu, sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Wah, Cikgu bersemangat dan bertenaga pada pagi ni Cikgu. Baik, tapi apa-apa pun Cikgu, sebelum kita mulakan, kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu. So kita kena jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kita dapatkan pelitup muka. Dan sekarang ni Cikgu, kita nak kena guna gel pembasmi kuman Cikgu. Boleh. Kepada anda di rumah, mungkin kalau tidak ada gel pembasmi kuman, gunakan sahaja air dan juga sabun untuk sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Baik Cikgu, saya tak nak belajar seorang-seorang Cikgu. Orang kata ilmu ni kena kongsi. Oh ya. Saya nak ajak kawan-kawan saya untuk masuk ke studio bersama dengan kita daripada SMK Sultan Badlisyah Kulim, Kedah. Pelajar-pelajar Cikgu juga. Alright, hai. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Okey, itu dia. Kita ada pelajar-pelajar daripada SMK Sultan Badlisyah Kulim, Kedah. Yang mana kita ada Muhammad Firdaus Hazwan, Muhammad Syarul, betul boleh angkat tangan. Kan. So kita ada Shalini, anak perempuan Sela Balakanapati. Kita ada Sayukta, anak perempuan Sitambaram. Kita ada Afrina Razana binti Arman. Rishi Kishan, anak lelaki Suresh. Teh Nur Zulaika binti Zabidin. Yang bersama-sama kita pada pagi ini. Baik Cikgu, kan semua pelajar-pelajar kita dah ready ke? Kalau dah ready, belanja saya double thumbs up. Itu dia. Package dengan senyuman yang manis daripada pelajar-pelajar kita. Baik Cikgu, kita nak terus mulakan. Apa sebenarnya kita nak belajar dalam prinsip akaun? Topik khusus kita adalah nota debit dan juga nota kredit ni Cikgu. Silakan Cikgu. Okey. Terima kasih Azhar. Sebenarnya hari ini saya nak fokus kepada kitaran perakaunan. Kitaran perakaunan seperti yang semua murid-murid dah maklum. Dan utamanya tingkatan 5, kita ada 8 peringkat. Okey, nanti cikgu jelaskan peringkat-peringkat itu dengan lebih terperinci lah berkaitan cara nak rekod nota debit dan nota kredit. Baik Cikgu. Cikgu ada orang WhatsApp saya yang penonton kat rumah, dia kata, "Bukalah Mas, tak nampak muka tu kan." Nak bercakap itulah. Okey, jom kita sama-sama buka pelitup muka Cikgu. Itu dia. Yang penting simpan dalam bekas simpanan anda masing-masing ataupun simpan dalam saku anda. Baik Cikgu, sama-sama kita nak prepare dan juga kita beri peluang pelajar kita kat rumah untuk prepare barang-barang, buku nota dan pen. Kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Prinsip perakaunan ni memang seronok. Sebab apa? Kita main dengan angka. Biasanya orang yang suka matematik ni, dia akan suka juga prinsip perakaunan. Proses dalam prinsip perakaunan ni memang banyak. Cuma bila kita banyakkan latihan kita, insya-Allah akaun itu akan menjadi mudah kepada kita. Sejak dulu lagi saya memang berminat untuk mempelajari prinsip perakaunan ini. Kerana jika seseorang itu mempelajari subjek ini, dia akan mempunyai masa depan yang cerah. Hal ini demikian kerana subjek ini boleh dikaitkan dengan angka yang bintang pada bidang pelajaran atau bidang pekerjaan. Pada permulaan tingkatan 4, saya rasa subjek akaun susah dan tidak mudah. Tapi apabila saya buat banyak latihan-latihan teori dan soalan-soalan pasti, saya dapat tahu yang akaun itu sangat-sangat mudah. Untuk skor paper 1, kita hanya perlu membuat soalan-soalan objektif dan dan yang lain. Untuk paper 2 pula, kita perlu buat soalan-soalan pasti. Saya dapat ini dapat membantu awak semua. Sekian, terima kasih.
Didik TV KPM. Kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Itu dia tadi kiriman ucapan Hari Guru daripada Prasekolah Tunas Mutiara SK Setiajaya Johor. Kita menghargai guru kita walau siapa pun kita dan di mana pun kita berada. Dan tema sambutan Hari Guru kita pada tahun ini adalah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Baik Cikgu, Rishi cakap kat saya tadi, dia kata dia nak belajar, dia kata dia nak catat, dia kata banyak ni dia kata nak buat hari ni. Siapa Rishi? Rishi betul tak Cikgu? Okey, Rishi. Hai Rishi. Rishication. So dia kata, abang, teruslah dia kata bagi cikgu ajar. Ya. Okey, so kita nak teruskan kita punya kelas pada pagi ni dengan Cikgu Cik Nuraini Cik Arsyad untuk subjek kita perakaunan. Cikgu, silakan Cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid cikgu semua. Selamat pagi, Cikgu. Okey, Selamat pagi, Cikgu. Azhar, hari ni mereka pakai baju hari raya tau. Okey, ya. Bulan Syawal hari ni masih lagi raya sebulan Cikgu raya. Betul. Okey. Hari ni semua. Okey, kita teruskanlah. Hari ni kita akan fokus lagi kepada kitaran perakaunan. Sebelum ni cikgu ada jelaskan juga berkaitan dengan dokumen invoice. Hari ni kita akan fokus kepada nota debit dan nota kredit. Okey, dah ready semua murid-murid cikgu? Dah ready, Cikgu. Okey, sekali lagi cikgu jelaskan kitaran perakaunan. Kitaran perakaunan adalah tata cara dalam merekod. Seluruh dunia menggunakan modul ini Azhar sebenarnya. Mereka menggunakan modul ini, tetapi mereka akan buat pengubahsuaian mengikut pengurusan perniagaan masing-masing. Tapi mereka akan bermula daripada dokumen. Kita bermula daripada dokumen. Seterusnya buku catatan pertama. Seterusnya ledger. Ledger inilah yang menguji debit dan kredit. Seterusnya imbangan duga, menguji ketepatan catatan bergu. Pelarasan. Bila masuk pelarasan ini yang menjadi kegerunan murid-murid akaun Azhar. Pelarasan ni dia kita akan melaras di akhir tempoh perakaunan, kita akan laraskan balik akaun-akaun yang terlibat. Di mana mengikut pengiktirafan hasil dan belanja. Kita kena patuhi pengiktirafan hasil dan belanja. So dekat sinilah kita akan tahu kalau kata ada kesilapan dari sudut nombornya ke. Ya, betul tak, ada Cikgu? yang tak rekod lagi ke, ada terlebih bayar ke, susut nilai yang belum kita kira ke, hutang ragu yang belum kita macam-macam lah di ataupun sini. mungkin berlaku keciciran dalam perniagaan. Betul, Azhar duit. pandai. Memang pandai. So di pelarasan lah Cikgu? Ya, pelarasan. Pelarasan Baik, ini yang kata susahnya cikgu, susah. Tak, di sini kena betul-betul kena fokus betul-betul di pelarasan ni. Kemudian imbangan duga, sebelum ni kita buat imbangan duga. Kemudian kita pergi kepada imbangan duga terselaras. Kemudian tutup catatan penutupan. Yang terakhir yang paling penting sekali ialah penyata keuangan. Saya dalam banyak ni saya selalu guna pelarasan Cikgu. Saya memang selalu guna dalam kehidupan saya sebab waktu hari raya saya dapat duit raya, so saya nak make sure kalau abang saya dah ambil sikit ke, saya akan cek guna pelarasan tu lah Cikgu. Betul, itulah konsep pelarasan. Kita nak betul-betul. Pelarasan ni tujuan dia supaya penyata keuangan kita tu tepat. Okey, murid cikgu, penyata keuangan ada berapa? Siapa nak jawab? Penyata keuangan ada berapa cikgu tadi Kita penyata keuangan terbahagi kepada berapa murid-murid cikgu? Penyata keuangan. Kalau saya cuba jawab cikgu? Okey, boleh. Tapi kalau salah cikgu betul kerana saya. Boleh, tak ada masalah. Penyata keuangan ada 6 cikgu. Ada 6. Dengan yakin dan bangganya. Ada 6. Penyata keuangan terbahagi kepada 2. So maksudnya 4 tu saya belajar tempat lain lah tu. Yang pertama, siapa yang boleh jawab yang pertama? Baik, kita ada masalah teknikal sikit cikgu. Okey, tak apa. Okey, kita teruskan. Kita teruskan dulu. Penyata keuangan terbahagi kepada 2. Yang pertama ialah akaun perdagangan dan untung rugi. Yang kedua adalah penyata kedudukan keuangan. So 2 ni saja. 2 je. Mana kalau auditor, audit dia nak tengok penyata keuangan Azhar. Ada tak penyata keuangan? Kita kena tunjuk yang tu. Lepas tu baru mereka akan check dokumen semua. Penyata keuangan sangat penting. Itulah kita kata kalau kita mungkin dalam nak
apply loan dan sebagainya juga. Itu pun sangat diperlukan. Pihak bank sangat memerlukan penyata keuangan. Mana-mana perniagaan pihak bank, kalau kita nak buat loan dengan bank, penyata keuangan mana penyata keuangan? Kita kena sediakan penyata keuangan lah. Okey, baik cikgu. Okey, seterusnya ini yang saya akan ajar pada hari ini. Empat peringkat sahaja bermula daripada dokumen sehingga imbangan duga saja, Azhar. Kalau kita buat semua 8 peringkat tak sempat. Okey. So sampai imbangan duga sahaja. Okey. Okey semua? Baik cikgu. Okey, sebelum saya masuk dokumen nota debit dan nota kredit, saya nak tunjukkan invoice dulu. Okey. Sebelum ni saya dah ajar invoice. Okey. Cuma saya nak tekankan perkataan KNKDK dalam invoice. Okey, apa maksudnya cikgu? KNKDK dia berada dalam invoice bermaksud kesilapan dan ketinggalan dikecualikan. Sekiranya Azhar dalam invoice ada terlebih charge. Terlebih kita charge. Invoice ada terkurang charge. Kita kena betulkan dia menggunakan nota debit dan nota kredit. Okey. Itu fungsi dia. Dan itu kata perlunya KNKDK ni cikgu. Memang ada dalam invoice. Baik, kita tak boleh nak potong, kita tak boleh nak ubah di sini. Tak boleh sebab kita dah bagi dokumen tu kepada pembeli. So kita ubah kesilapan pembetulan itu dengan menggunakan nota debit dan nota kredit. Baik cikgu. Okey, seterusnya kita pergi lagi. Bagaimana format nota debit? Okey. Ini adalah format nota debit. Okey, sebelum awak nak record, awak kena tahu dulu perniagaan ni siapa. Kita nak record perniagaan siapa ni? Okey. Awak kena tahu dulu, baca dulu. Dalam soalan tu memang dia ada di awal tu. Perniagaan sekian menjelang macam tu kan. Okey, cikgu tunjuk di sini perniagaan Kedai Tudung Aini. Ini adalah dokumen Kedai Tudung Aini. Dia suruh kita record sebagai juru akaun, dia suruh kita record. Okey, sekarang kita ada dokumen nota debit. Dia ada asal. Asal bermaksud kita menerima yang asal. Siapa yang bagi kepada kita, Azhar? Pembekal kain mewah yang bagi kepada kita. Okey, pembekal akan bagi kepada pembeli. Sekiranya ada perubahan, mereka akan berikan kepada pembeli. Kalau ada terkurang charge, dokumen ini akan berikan kepada pembeli. Terlebih charge pun akan beri kepada pembeli. So murid-murid, situasi pembeli ni dia kena tahu you berada di mana, awak berada di mana. Sebab jual beli ni sentiasa berlaku dalam kehidupan seharian kita, Azhar. Kalau saya jual barang, saya jual barang kepada pembeli. Siapa pembeli saya? Kalau saya beli barang, pembekal tu kita jadi pembeli dia. Murid kena tahu dia berada di mana. Sama ada pembekal ataupun pembeli tadi. Okey. Jadi dan ini nombor nota debit, tarikh kena ada. Siapa yang dapat nota ni? Siapa yang dapat dokumen ni? Kita lah. Kita adalah Kedai Tudung Aini. Sebab tu saya beritahu awal-awal, kena tahu kita tu siapa. Okey? So kena faham itu antara keyword ataupun poin penting cikgu. Ya. Ataupun dia mungkin akan berlaku masalah sekiranya kalau tak faham, takut nanti Kedai Tudung Aini itu terletak di atas pula. Betul tak cikgu? Betul. Sebab bila dah dapat dokumen, dia akan tulis nota debit, Azhar, dia akan tulis. Tapi dia kena tahu ini kita nak masuk dalam belian ke jualan. Kita beli barang ke ataupun kita jual barang. Kita kena tahu. Okey. Kalau nama orang lain dekat atas, iaitu pembekal kain mewah. Pembekal kain mewah telah bagi dokumen kepada kita. Bermaksud kita telah membuat pembelian. Kalau kita beri kepada orang, iaitu pelanggan, bermaksud itu adalah jualan. Okey, hari ini cikgu nak fokus kepada belian dulu. Baik cikgu. Okey. Dan butiran dia beritahu dah kenapa nota debit ini dihantar kepada kita. Terkurang charge di mana kedai bubble, kain bubble yang kita beli tu telah terkurang charge sebanyak RM5. Okey. So nota debit fungsi dia untuk tambah hutang tau. Untuk tambah hutang. Pegang betul-betul yang tu. So kita akan rekod jumlah 900. Okey, dan seterusnya tanda tanganlah siapa yang ni. Okey? Boleh? Seterusnya adalah baik cikgu. Nota tadi kita dah tahu berkenaan nota debit. Maksudnya nota debit bukanlah kita dapat duit cikgu tapi dia adalah nota debit hutang yang mana kita perlu selesaikan. Baik cikgu. So kita dah tahu sebelum kita masuk pada nota kredit cikgu, kita nak kena kira balik hutang kita. Kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Boleh. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM.
TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi dan kita masih bersama dengan Cikgu Nuraini Cik Arsyad untuk prinsip perakaunan, nota debit dan nota kredit. So, how about kawan-kawan saya dekat Google Meet? Are you guys okay? Masih ons ke tak ons? Oh, masih on lagi cikgu. Baik cikgu, kita nak teruskan sesi kelas kita. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan nota debit dan kita nak masuk kepada nota kredit. Silakan cikgu. Boleh. Nota kredit, kita pergi kepada nota kredit. Okey, murid-murid kita dah sampai nota kredit ya. Okey, ini adalah format nota kredit. Memang dia akan tulis nota kredit Azhar dan murid-murid semua. Jangan risau. Okey, yang pertama asal. Okey, asal bermaksud kita terima lagi. Okey. Dan nota kredit fungsi dia kenapa nota kredit ni mengurangkan hutang pula. Tadi menambahkan hutang, sekarang mengurangkan hutang. Okey, daripada siapa kita terima? Pembekal kain jelita. Kemudian tarikh. Siapa yang menerima dokumen ni? Kita, Kedai Tudung Aini. Okey, dan dia akan jelaskan kenapa dipulangkan sebab koyak. Yalah, barang dah rosak kita pulangkanlah. Nota kredit akan datang bila kita pulangkan barang itu. Dan jumlah dia berapa? 450. Okey. Dan macam biasa tanda tangan itulah. Okey, ini contoh nota kredit. Nota kredit dan nota debit format dia lebih kurang sama saja. Cuma dia labelkan nota kredit ke nota debit. Nota debit. Yang membezakan adalah nota debit menambah hutang kita, nota kredit mengurangkan hutang kita. Ya, hari ini cikgu hanya fokus kepada belian sahaja. Okey, belian sahaja. Okey. Kita teruskan lagi. Alright, sekarang kita record. Dokumen yang saya tunjukkan tadi kita akan record bersama-sama sehingga imbangan duga. Okey, kita pergi kepada dokumen yang pertama tadi. Baik, cikgu. Okey. Okey, murid-murid cikgu boleh nampak tak soalan dokumen ini? Boleh, cikgu. Okey, ini adalah nota debit. Kita nak masuk dalam buku catatan pertama. Okey, buku catatan pertama, jurnal apa kita nak masukkan? Untuk nota debit. Jurnal belian, okey? Jurnal belian. Alright, jurnal belian di sini. Cikgu letak kat sini jurnal belian. Cikgu dah labelkan JB1. Ini adalah folio dia. Dan di sini ada butiran dah telah ada record Azhar dan murid-murid semua. Ini daripada invoice. Cikgu saja letak kat sini nak nampak adanya record sebelum ni. Okey, tarikh berapa hari bulan kita boleh lihat dalam invoice. Tarikh berapa hari bulan tarikh tu? Okey, tarikhnya adalah 10 Januari. 10 hari bulan. Kita letak di sini 10 hari bulan. Okey. Okey semua? Okey murid cikgu, butiran kita nak tulis apa dalam ni? Dalam jurnal belian ni? Mungkin terkurang cat cikgu. Butiran dia kita kena tulis nama siapa yang hantar kepada kita tu. Okey, so maksudnya ini pembekal kain mewah lah cikgu. Ya, pembekal kain mewah. Pandai Azhar. Terima kasih cikgu. Okey, pembekal kain mewah. Okey, folio, jangan lupa folio. Daripada kita akan masuk dalam ledger belian 1. Sebab sebelum ni kita dah label kain mewah LB1. Bila keluar sekali lagi kain mewah, sama. Kita akan masuk dalam ledger yang sama. So maksudnya tak boleh kita buat yang lain lah. Tak boleh lah sebab kita akan buka akaun tu sama. Tak perlu nak buka banyak kali akaun. Okey, faham. Okey. Dan nombor dokumen ada dalam nota debit kita. Dan last kali adalah jumlah amountnya. Ini yang murid record. Dapat dah markah Azhar kat sini. Itu sahaja. Okey. Bila awak dah masuk dalam jurnal belian, kita kena post ke ledger terus. Masuk dalam ledger. Okey murid cikgu, bila kita nak post ke ledger, kita kena buka akaun apa? Okey, siapa nak jawab? Bila kita nak masuk ke ledger, kita kena buka akaun. Siapa nak jawab? Silakan. Akaun belian. Akaun belian. Sekarang kita record pembekal kain mewah. Kita nak masuk dalam ledger, kita kena buka akaun apa? Dia kata akaun belian cikgu. Okey, akaun belian. Pembekal kain mewah. Pembekal kain mewah. Sebab yang butiran ni kita kena post ke ledger, dia akan jadi tajuk dalam ledger. Okey. Dia akan jadi tajuk dalam ledger ni. I see. So maksudnya semua transaksi ataupun berkenaan dengan akaun pembekal kain mewah semua dicatat di bawah tu cikgu Ya. Kita buka, kita tulis ni, kita nak masuk ke ledger.
buka nama akaun dia, pembekal kain mewah itu. Okey. So, di sini dia ada debit dan ada kredit. Di sini saya dah rekod satu belian. Okey, daripada sini 360 masuk 3,600 masuk di sini di sebelah kredit. Sebab pembekal kain mewah ialah akaun belum bayar. Kita berhutang dengan dia. Dia adalah liability semasa kita rekod di sebelah kredit. Okey. Jadi di sini Januari 10 tadi. Okey. Tambah di bawahnya cikgu. Okey, kita letak di bawah belian. Dari mana? Daripada jurnal belian. Kita tulis belian. Okey. Dan folio jurnal belian 1. Dan RM adalah RM900. Okey, begitu. Baik. Okey. Settle yang satu. Kemudian seterusnya dokumen yang seterusnya adalah yang tadi pembekal kain mewah. Okey, yang seterusnya adalah pembekal kain jelita, nota kredit. Okey, murid cikgu, nota kredit kita kena masuk dalam jurnal apa? Baik, siapa yang nak jawab? Silakan. Jurnal pulangan belian. Jurnal pulangan. Jurnal pulangan belian. Lepas tu nota kredit kita kena masuk dalam pulangan Azhar. Okey. Nota debit masuk dalam jurnal belian, menambahkan hutang. Kalau kurangkan hutang kita masuk dalam pulangan belian. Kita kena buka satu lagi jurnal lah. Dan saya telah label JPB 1. Okey. Ini macam nombor pengenalan ID dia. Jurnal pulangan belian je Okey. Kemudian tarikh, kita lihat tarikh dalam dokumen tu. Dalam tarikhnya 12 Januari cikgu. Ya, 12 Januari. Okey, murid cikgu, butiran dia apa? Kita nak tulis apa butiran dalam jurnal ni? Okey, Syalini macam nak jawab lah cikgu. Syalini macam nak jawab. Pembekal kain jelita. Pembekal kain jelita. Pembekal kain jelita. Pandai. Butiran ni murid-murid, kita kena tulis nama siapa yang kita terima dokumen tu. Okey. Dan macam biasa, saya labelkan dia LB2, ledger belian 2 dalam ledger. Kemudian nombor dokumen dia NK155. Dan amount dia. Amountnya 450 macam ni kita rekod. Jangan lupa bila dah rekod post ke ledger terus. Saya tak galakkan murid-murid tinggal. Saya kalau boleh setiap kali rekod ni terus post ke ledger. Jangan buat semua. Nanti ada cuai tertinggal sikit-sikit. Rekod post. So fokus kepada satu-satu supaya settle satu buka supaya lagi satu. Catatan debit kredit Stambergu kita tu tepat. Satu persatu. Okey, sekarang saya nak post ke ledger. Kita buka akaun apa, murid? Akaun pembekal kain jelita. Pembekal kain jelita. Okey. So, kita nak rekod di sebelah mana pembekal kain jelita ni? Okey. Firdaus cikgu, dia macam nak jawab lah tadi cikgu Firdaus. Dia kata, alah, abang semua cakap perempuan je kan. Okey, Firdaus. Kita nak rekod di sebelah mana Firdaus? Sebelah debit. Sebelah debit. Sebelah debit. Ya, pembekal betul. Pembekal kain jelita adalah liability semasa. Kita rekod semua penambahan di sebelah kredit. Sekiranya berkurang, kita akan masuk di sebelah debit. Okey. Tahu dia punya debit kredit tu. Okey? Sebab dia mengurangkan hutang. Kan nota kredit kan mengurangkan hutang. Betul, sekarang dia mengurangkan hutang. Kain jelita ni. So dia kurangkan RM450 cikgu. Yang ni yang debit kredit ni yang akan jadi kekeliruan murid. Kena tahu dulu. Debit kredit. Akaun yang ni akaun belum bayar debit kredit, tambah di sebelah kredit. Kalau kurang di sebelah debit. Okey. Selesai dokumen kita Azhar. Okay, cuma yang mungkin membezakan tadi dekat nota kredit ni lah cikgu kan? Sebab kita kredit, nota debit adalah menambah hutang kita. Nota kredit adalah mengurangkan hutang kita. Mungkin sedikit berbeza lah dengan yang berada di jurnal ataupun di ledger cikgu. Betul tu. Yang ledger ni kita record dalam akaun semua. Okey, sekarang bila dah settle, awak dah siap semua jurnal awak record, kita nak tutup. Kita nak close kita punya jurnal ini. Jurnal. Jurnal. Okay. Pertama sekali kita jumlahkan jurnal ni. Berapa jumlah jurnal ni semua? Okey, siapa nak jawab? Jumlah keseluruhan bagi jurnal belian cikgu Jumlah keseluruhan jurnal belian tu. Jurnal belian kita ada 3,600 ditambah 4,000 boleh tambah semua dengan tolong cikgu? 900. So 7,000. Berapa jumlah jurnal jadi belian? Jadi 8,500. Betul tak cikgu? Pandai Azhar. Okey, total dia kita letak di bawah ni 8,500. Ada kalkulator pun cepat. Itu dia. Kita jumlahkan bila murid, bila kita dah siapkan semua record dokumen tu, kita jumlah, kita tutup. Ibarat kita tutup jurnal lah. Kita close up dia semua. Lepas tu dengan jumlah 8,500. Jumlahkan. Kalau boleh
sengkang satu baris lah bagi cantik sikit. Okey. Kemudian tarikh, kita akan buat tarikh pada akhir bulan. Kalau kita bermula Januari, kita rekod akhir dia adalah 31 Januari. I see. Maksudnya ditutup setiap satu bulan. Sebulan bawa ke depan. Sebulan tutup bawa ke depan. Sebulan bawa ke depan. Tutup. Baik, cikgu. Okey. Kemudian kita tutup dengan nama akaun belian. Jumlah ini kita akan masuk dalam akaun belian. Ya. Jumlah ni kita akan masuk dalam akaun belian. Baik. Dan kita labelkan dia dengan ledger arm 1. Okey. Cikgu tukar kat sini. Sekejap Okey. Cikgu tukar cikgu. Sebab dia tak ada debit. Cikgu nak tunjuk yang ni. So akaun belian debit. Dia ada debit. Ini lebih tepat lah cikgu. Ya, kita tulis debit. Dengan dalam kurungan kita tulis debit. Okey, bila kita dah tutup, jangan lupa post ke ledger juga. Dah tutup, post ke ledger. Okey, sekarang murid cikgu, bila akaun belian ni 8,500, saya nak masuk ke ledger. Kita nak buka akaun apa murid cikgu? Okey. Siapa yang nak jawab? Rishi macam nak jawab lah cikgu. Teh, diam je Teh. Teh. Oh, Teh. Silakan Teh. Akaun belian. Akaun belian. Nampak saya dah kata dah apa Azhar. Yang butiran ni dia akan jadi tajuk. So yang butiran ni bila kita tulis akaun belian, dia akan jadi tajuk di sini. Akaun belian. Okey. So ambil balik di situlah. Ya, butiran tu bahasa saya lah. Butiran tu jadi tajuk. Ni lah tajuk. Macam tu. Okey. So saya dah letak di sini debit. Sebelum ni yang ni kita masuk kredit. Betul cikgu. Jumlah ni kita masuk debit. Catatan bergu di situ. So, butiran dia adalah saya masuk debit, akaun belum bayar. Okey. Catatan bergu 8,500. Tadi kan sini kan 8,500. Okey, tepat catatan bergu ni. Saya letak folio JB1 sebab saya ambil daripada jurnal belian 1. So, amount belum bayar adalah 8,500. Baik, cikgu. Betul. Satu lagi jurnal yang kita kena tutup ialah jurnal pulangan belian. Jurnal pulangan belian macam biasa, tarikh dia. Okey, bawah sangat ni saya buat ni. Okey. Januari 31. Kemudian kita tulis akaun pulangan belian. Akaun pulangan belian. Kita jumlahkan. Kalau dalam rekod kita setahun tu Azhar, mesti ada banyak. Jadi kita jumlahkan dia. Okey, labelkan dia dengan LA 2. Jumlahkan dia jumlahkan dia dengan yang ni dia tak ada ni. Jumlahkan ke semua sekali untuk bulan tersebut. Betul. Dia akan ada masalah ke cikgu? Sambil itu mungkin saya nak selingan cikgu. Kalau sekiranya tidak ditutup secara bulanan tapi dia nak tutup secara tahunan, adakah akan menjadi masalah ataupun mesti ditutup secara bulanan juga? Biasanya yang jurnal ni kita rekod secara setahun. Banyak-banyak kita rekod semua. Okey. Alright. Kita letak kat sini. 450. Dan bila kita dah rekod, kita dah tutup ni, kita post ke ledger. Akaun pulangan belian ni kita post ke ledger juga. Seperti biasa jadi tajuk cikgu. Ya. Yang tu akan jadi tajuk. Belian. Akaun pulangan belian. Bila mana jurnal, lepas jurnal mesti masuk ledger. Ya, betul. Baik. Okey, dan akaun pulangan belian cikgu dah rekod. Sebelum ni kita ada akaun belum bayar. Ya. So ini akan dimasukkan ke kredit cikgu. Okey. Adakah kredit ataupun debit cikgu? Pulangan belian. Okey. Kemudian kita akan masuk. Okey, saya dah masukkan Januari 31. Akaun belum bayar. Sama. Dan nilai dia adalah 450. Saya dah tuliskan kat sini. Itu dia. So, dimasukkan ke dalam kredit lah cikgu? Ya, kita akan masuk sebelah kredit. Sebab pulangan belian adalah catatan kontra kepada belian. Belian adalah akaun induk. Akaun induk debit, pulangan belian kredit. Sifat dia kredit. Alright. Kita dah rekod macam ni. Boleh murid cikgu semua? Baik. Semua okey? Ada soalan ke yang mungkin nak diajukan kepada cikgu Aini kita?
Kalau semua faham cikgu, semua masih okey cikgu. Duit raya masih tersusun dan masih tidak ada kecicilan cikgu. Okey, kita teruskan lagi ya. Kita teruskan lagi. Bila kita dah tutup semua jurnal, ini yang dikenali sebagai jurnal khas. Okey, jurnal khas, ada jurnal belian, ada jurnal pulangan belian. Sebenarnya ada lagi 4 lagi jurnal khas, tapi cikgu tak nak tekankan lagi. Cikgu hanya nak fokus kepada belian dengan pulangan belian saja. Lepas kita dah tutup semua, kita dah jumlah, kita bawa ke ledger. Semua ledger ini dalam ni, ini ledger tau Azhar. Dalam ledger ada banyak akaun. Inilah akaun. Ya, maksudnya setiap daripada poin-poin yang ada dalam jurnal belian tu akan dibuka menjadi akaun. Betul. Kalau 10 company, maka 10 company lah. Betul. Kalau company yang sama, perniagaan yang sama, kita masuk dalam akaun yang sama. Macam tu. Alright. Jadi semua akaun kita kena imbang dan tutup. Yang ni pun kita dah tutup, yang ni pun kita kena imbang dan tutup. Okey, pertama sekali kita lihat ini debit, ini kredit. Kita cari jumlah mana yang paling besar, sebelah mana yang jumlah paling besar. Hari ni cikgu ajar cara nak tutup bagi mereka yang tak jelas lagi. Okey, murid cikgu, debit dengan kredit sebelah mana yang paling besar? Amount yang paling besar. Debit ke kredit? Debit atau kredit untuk akaun pembekal kayu mewah cikgu? Ya, pembekal kayu mewah. Okey, Afrina macam nak jawab cikgu? Afrina, sebelah mana? Taklah cikgu, dia tengah pegang lemang cikgu. Okey, baik. Silakan Afrina. Debit. Bahagian debit. Bahagian debit. Sebelah debit ke kredit jumlah yang paling besar? Sebelah kredit kan nampak? Dia nampak kredit. Sebelah kredit. Okey, sebab saya takut dia tak jelas yang ni. Okey, sebelah kredit awak kena lihat belah mana yang paling besar. Kita samakan dulu di kedua-dua belah. Okey. Samakan dulu. Untuk 4,500. Ya, samakan di kedua-dua belah. Baik. Okey, macam tu. 4,500. Okey, sama dah. Sebelah ni tak cukup kan? Sebelah ni yang tak cukup. Kita kena cukupkan dia. Ni lah orang kata imbangkan dia. Okey, amountnya. Baik cikgu. So kita dah tahu untuk pembekal kayu mewah ni dan orang kata bagaimana nak mengimbangkan akaunnya, dan kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak bagi ruang tadi Afrina lemang nak terjatuh tadi, bagi dia makan dulu. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Tadi kita dah belajar berkenaan dengan kita nak imbangkan akaun kita dalam akaun ledger, yang mana tadi kalau kata dalam ledger kita akan ambil yang mana paling besar sekali amountnya. Kalau kredit maka kredit, kalau debit maka debit. Kemudian yang di sebelah yang kosong ataupun yang kurang, kita letak penambahan dekat situ untuk mengimbangkan akaun. Baik cikgu, kita nak teruskan kita punya kelas kita untuk nota debit dan nota kredit ni cikgu. Okey, murid-murid, setelah kita imbangkan dia dengan 4,500, sebenarnya kita kena letak pada tarikh 31. Setiap imbangan kita imbang dan tutup akaun kita buat pada akhir bulan. Azhar, setiap bulan kita tutup Dan butiran dia inilah yang dinamakan baki HB. Baki HB adalah baki akhir. Setiap bulan tutup baki akhir, cari baki akhir, bawa ke baki awal bulan depan, tutup lagi bulan seterusnya, dan seterusnya akan berterusan sehingga setahun. Yang imbang ni adalah baki HB, kita bawa ke depan. Murid-murid kena ingat, HB dengan BB tak boleh sentiasa bersama. Mereka akan sentiasa berlawanan. Kalau HB debit, BB kredit. Kalau HB kredit, BB debit. Dia akan sentiasa, sistem record dia akan sentiasa cross. Jadi kita tulis kat sini baki BB pada Februari 1. Kalau kita bermula Januari, Februari 1. Kalau Mac,
April 1. Okey? BB tu mau maksud cikgu? Okey, BB adalah baki awal ataupun bawah-bawah. Okey. Sekarang saya dah bawa ke bawah. Okey. Bulan Februari, Mac bawa ke bawah lagi. Sebenarnya Azhar, akaun ni dia panjang tau dalam setahun. Yep. Dia banyak. Tapi yang ni nampak ringkas sajalah. Okey, dia panjang sebab kita rekod setahun. Okey. So Tempoh BB perekonomian kita stand for setahun. bawah-bawah. Bawah-bawah. Dia bawa ke bawah. HB hantar bawah. Okey. Yep. Hantar ke bawah. Bawa ke bawah. Okey. Okey, dan ataupun mudahlah baki akhir, baki awal senang. Okey, baik Okey? cikgu. Boleh semua? Dan amount dia adalah 4,500. 4,500 Baki-baki ini nanti kita akan masuk dalam imbangan duga. Nanti Yep. cikgu tunjuk. Okey, kita tutup lagi. Baik, Akaun cikgu. seterusnya. Okey, murid cikgu, tolong tutup. Baik, siapa Dan yang nak imbang? tutup? Untuk akaun pembekal kain jelita. Pembekal kain jelita semua. Okey, di sebelah debit ada 4,000, di sebelah kredit ada 4,000, di sebelah debit ada 450. Macam mana? Yap. Kita Siapa yang nak imbangkan tutup? dia. Silakan. Baki HB dia berapa baki HB dia? 4,000. Okey, Rishi cikgu. 4,000 Okey, 4,000 katanya. kita 4,000 yang paling besar kan? Yep. Kita samakan kedua-dua macam biasa Azhar, samakan dua-dua. Sebelah mana yang kita nak imbang? Yap. Sebelah mana? Sebelah debit, Berapa cikgu. nilai dia murid-murid cikgu? Berapa nilai dia? Kira-kira. So 4,000 mesti ditolak dengan nilai 450 lah cikgu. Pandai. So jadilah 3,550. Matematik mesti pandai ni. Saya buat 3,550. break memang saya laju cikgu. Okey, ini adalah angka pengimbang. 3,550 angka pengimbang. Kita tulis baki HB. Ya. Pada tarikh 31. 31. Ini cara nak imbang akaun ni. Bila dah dihantar ke bawah mesti bawa ke bawah. Iya, HB bawa ke bawah. Ya. Pandai pun, dah pandai dah Azhar ni. Alhamdulillah. Bawa saya ke belajar bawah. dengan cikgu pagi ni. Okey. Dengan nilai, jangan ambil nilai 4,000, ambil nilai yang HB tadi. Ya. Macam tu. Okey. Okey, seterusnya kita buat lagi semua. Okey. Akaun apa pula tu? Akaun belian. Akaun belian sebelah mana? Sebelah yang ni yang kita rekod tadi, Ya. 8,500. Kita imbangkan dia sama, 8,500. Kita tulis baki HB. Januari Ya. 31. Cuma macam cikgu sebut tadi, bila kalau dikredit, dihantar ke bawah, dia mesti ke debit. Betul tak cikgu? Pandai. Okey. Okey, dan Februari Yap. Februari 2, Februari 1. Februari 1 untuk baki Saja BB. je nak buat macam tu. Okey, baki BB. Okey. Kemudian 8,500 nampak step yang sama. Ini Okey. markah tau Azhar. Yap. Step dia sama tapi nampak banyak. Dia mudah sebab sama je. Dia punya langkah-langkah tu. Ya, cuma dia mungkin agak tricky dekat debit kredit tu tadi Ya. dan juga mungkin kepada penghantaran nak hantar ke bawah dan juga bawa ke bawah tadi Ya, tu. sebab tu Azhar, murid-murid kena tahu liability semasa tu debit kredit. Okey. Kredit. Aset semasa debit kredit. Debit. Debit. Jadi akaun belum terima dalam kategori aset semasa. Yep. Akaun belum bayar. Ini ada akaun belum bayar. Dia dalam kategori liability semasa kredit lah. Yep. Dia kena tahu di situ. Baik, Okey, cikgu. kita teruskan lagi akaun pulangan belian. Baik. Okey. Di sini kita rekod 450. Imbangkan dia. 450 Okey. Dengan baki HB. HB. Ya. Okey. Jadi kita bawa ke bawah, hantar ke bawah, hantar ke bawah dengan Dan kita bawa baki ke bawah. BB. Nilai dia Jadi, berapa? 450. Okey. Semua kita dah tutup dan imbang Ya. akaun. Baik. Okey ya. Kita dah selesai untuk mengimbangi tadi daripada kita ambil daripada jurnal belian, kita masukkan kepada akaun-akaun dalam ledger. Betul. Dan dah selesai untuk kita imbangkan ke semua akaun-akaun yang ada, cikgu. Pandai. Itu Baik, adalah seterusnya, cikgu. step dia. Seterusnya adalah sebenarnya kenapa cikgu letak warna kuning dan warna purple. Warna kuning cikgu lambangkan dia bersifat kredit. Warna ungu purple adalah debit. Cikgu nak bagi nampak fungsi debit dan kredit dalam rekod kita sebenarnya. Okey, imbangan duga. Okey, di sini kita kosongkan. Kalau ada banyak lagi memang kita akan rekod lah. Tapi di sini kita kosongkan. Cikgu pergi kepada imbangan duga. Okey, imbangan duga tajuk dia pada 31 Januari. Sebab rekod kita Januari. Ini di setiap akhir bulan lah, cikgu? Ya, setiap akhir bulan 31 Januari. Baik. Dan imbangan duga kita akan kita akan letakkan akaun yang dalam ledger ni pada baki BB Februari 2. Februari 1. Okey, baki awal
Februari 1. Ya. Sekiranya baki awal Februari 1 debit, kita masuk debit Azhar. Kalau kredit, kita masuk kredit lah. Okey. Okey, murid cikgu semua. Baik. Kita mulakan dengan pembekal kain mewah. Okey. Kita mulakan dengan Pembekal kain debit mewah. dulu. Tak, kita letak debit dulu nak bagi Okey. nampak cantik sikit sistematik. Okey. Baik. Murid-murid cikgu, akaun apa yang baki BB dia sebelah debit pada bulan depan? Okey, baik. Siapa yang nak jawab? Baki akaun yang baki akhirnya baki BB sebelah debit. Ha. Okey. Pada Februari 1, akaun apa tu? Okey, Belian silakan. akaun belian. Akaun belian. Kita Akaun mulakan dengan belian. akaun belian dulu. Baik, tahniah Syalini. Ya, belian dulu. Kita tulis belian. Tak perlu nak Ya. tulis akaun semua. Tulis Okey. belian sahaja. Ya. Okey? Nilai dia berapa? Nilainya tadi 8,500. Okey, ada lagi tak yang baki BB pada Februari 1? Ada lagi tak semua? Untuk debit dah tak ada cikgu. Tak ada dah sebab cikgu warnakan purple Ya. untuk debit. Okey, seterusnya kita lihat yang kredit pula. Kredit. Okey, murid cikgu, akaun apa yang baki awal Februari 1 sebelah kredit? Ya. Akaun pulangan belian. Pulangan belian Akaun boleh. pulangan Pulangan belian. belian. Okey, lagi cikgu kena tukar pulangan belian. Sebab dia orang sebut pulangan belian. Okey, pulangan belian berapa nilai pulangan belian? Pulangan belian 450 450. Okey, sekarang cikgu ikut mereka. Letak kat sini kredit. Okey. Okey, lagi ada lagi tak? Akaun yang baki BB-nya berada di kredit cikgu. Ya. Okey. Ada lagi tak? Siapa lagi nak jawab? Pembekal kain jelita. Pembekal kain jelita. Betul. Berapa amountnya Sagita? 3,550. 3,550. betul. Sebab setelah ditolak dengan baki pulangan belian tadi cikgu Ya, di pembekalkan jelita. Baik. Sebab tu saya letak warna kuning supaya mereka nampak yang ni, Ya. yang ni dengan yang purple ni semuanya masuk. Sebab di dalam imbangan duga. Okey, yang terakhir, pembekal. The last one. Pembekal Kain mewah. Pembekal kain mewah. Ya. Berapa nilai dia? 4,500. Berapa nilai dia semua? 4,500. 500. Nampak? Nampak tak Azhar? Nampak, Debit cikgu. dan kredit kat sini. Dan yang terakhir kita balancekan dia lah, kita carilah angka dia. Okey. Kita jumlahkan dia, Kesemua jumlahkan sekali. dia mesti balance. Okey. Dia mesti balance. Ya. Okey. Jadi debit berapa jumlah dia? Debit 8,500. 8,500. Sebelah kredit jumlah dia berapa? Okey, siapa nak jawab? Ha. Untuk jumlah kredit? 8,500. 8,500. 8,500 Ye, sudah. imbangan Tadi cikgu duga tepat. Cikgu dah sebut imbangan mesti sama kan? Ya, imbangan duga mesti balance, mesti imbang kedua-dua ni. Mesti Okey. sama jumlah dia. Kalau tak sama, maksudnya ada kesilapan merekod dalam jurnal ataupun mereka salah masuk debit dan kredit dalam ledger. Okey. So di situ murid kena check balik. Ya. Kalau nak check macam mana cikgu? Ini tak balance cikgu, macam mana saya nak check? Awak mulakan dengan dokumen dulu. Awak baca dokumen dulu. Okey, lepas tu awak tengok, oh ni betul. Okey, saya dah rekod betul dalam jurnal. Okey, kemudian awak pergi ke ledger. Ya. Sebab tu saya ajar, saya galakkan murid-murid bila dah masuk dalam jurnal terus post ke ledger. Ya. Itu murid-murid memang dicuai sebenarnya. Ya. Kalau mereka masuk semua dalam jurnal. Mereka baca dokumen masuk semua dalam jurnal. Kemudian baru mereka masuk dalam ledger. Banyak cuai di situ. Ya. Saya lebih suka. Maksudnya cikgu kalau kata dalam imbangan duga tu ada masalah dan tidak seimbang Ya. akaunnya, so berkemungkinan besar akan adalah berlaku masalah di account ledger Ya. ataupun account journal. Ya. Ah, Kalau itu. mereka tak balance di sini, kita ada satu topik yang mereka belajar tau Azhar, kesilapan ketara, kesilapan tak ketara. Kalau tak balance, kesilapan ketara. Ya. Kalau balance, ada juga murid dia balance tapi salah. Itu adalah kesilapan tak ketara. Itu bab lain lah pula. Baik. Okey. Bila kalaulah jumlah dua-dua ni tak sama, mereka kena semak ketepatan catatan bergu tu. Mungkin debit dan kredit masa rekod tu salah. Ya. Kena semak balik. Baik cikgu. Okey. Baik cikgu, seterusnya cikgu.
Okey, boleh Azhar? Boleh. Boleh faham setakat ni? Kita faham cikgu, itu antara cara ataupun kita nak mengimbangi dan bagaimana kita merekod daripada jurnal kepada ledger dan seterusnya, imbangan duga. Saya ingat tadi habis imbang tu ataupun habis kita tutup akaun dekat ledger sahaja. Sebenarnya belum lagi cikgu dan berkemungkinan besar berlaku keterisan di situ tanpa kita perasan. So imbangan duga akan membantu kita untuk tengok tepat ataupun tidak akaun kita kita panggil diaudit secara tepat ataupun tidak. Baik cikgu, kita dah tahu untuk nota debit dan nota kredit. Mungkin ada persoalan daripada rakan-rakan saya di Google Meet untuk cikgu Aini kita. Kalau ada silakan. Ada nak tanya? Boleh cikgu Rishi? Ada nak tanya Rishi? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, jelas semua. Semua jelas dan memahami. Baik cikgu. Okey, satu Azhar, saya nak murid nampak pentingnya debit kredit. Saya selalu cakap debit kredit. Pentingnya debit kredit. Di sinilah. Inilah asas. Kalau saya selalu sebut kena faham asas, faham konsep, di sinilah asasnya Azhar. Sebab yang ni dia akan bawa ke pelarasan nanti. Kalau mereka dah mahir kat sini, mereka akan lebih mahir tentang pelarasan. Bila masuk di kata 5, mereka akan dapat topik yang lebih kurang sama je. Uji debit kredit. Asas tu kena betul-betul kena betul-betul menguasai debit dan juga kredit. Baik cikgu, kita dah dapat tahu, dah dapat belajar berkenaan dengan prinsip perakaunan, nota debit dan nota kredit. Jadi saya harap pelajar-pelajar di rumah juga belajar ataupun dah ambil nota yang disampaikan oleh cikgu Aini kita pada pagi ini. Dan cikgu, mungkin kita dah sampai ke penghujung rancangan untuk Teras di TV KPM. Mungkin rumusan daripada cikgu berkenaan dengan topik dan juga subjek yang kita belajar pada pagi ini untuk prinsip perakaunan, nota debit dan juga nota kredit. Silakan cikgu. Okey, yang pertama adalah fokus kepada fahamkan betul dokumen itu. Dokumen tengok betul-betul ni nota debit, nota kredit, dan lihat nama di atas tu ataupun asal ke salinan. Itu yang kedua. Okey, kemudian awak lihatlah apa nak kena record, RM, tarikh tu macam biasalah. Cuma yang paling penting, ada murid dia lebih selesa dengan salinan ataupun asal. Ada murid dia lebih selesa dengan nama di atas tu. Mana-mana yang awak selesa. Saya dulu saya belajar akaun, saya lebih suka tengok nama siapa ke atas. Kalau kain jelita, maksudnya orang bagi dokumen pada kita telah membuat urus niaga, kita beli barang. Kalau nama kita berada di atas dokumen itu, kita telah bagi dokumen kepada orang tu, kita telah buat penjualan barangnya. Itu yang tu. Kemudian ialah kita sekarang dah PDPR. Kalau cikgu rasa banyak cikgu-cikgu di luar sana telah share pelbagai nota, pelbagai video, pelbagai bentuk channel. Dulu kita masuk Facebook, budak lari pergi ke Instagram. Kita masuk Instagram, budak lari pergi ke Twitter. Kita pergi ke Twitter, kita pergi ke TikTok pula. Banyak cikgu ni dah pergi, cikgu ni kejar murid tau. Jadi awak di sana bila berada di rumah, cikgu tak ada. Ibu bapa pun bekerja susah nak pantau. Awak sendiri, ubah diri sendiri. Kena mainkan peranan cikgu. Mainkan peranan. Kalau ada masalah, tanya kawan, tanya cikgu. Cikgu ni akan membantu. Itu dia. Baik, insyaAllah. Terima kasih banyak cikgu atas perkongsian cikgu daripada cikgu Cik Nuraini Cik Arsyad, Guru Prinsip Accounts SMK Sultan Badilsyah Kulim, Kedah, atas perkongsian dan juga pembelajaran kita berkenaan dengan prinsip accountan, nota debit dan juga nota kredit. Dan kepada anda semua yang berada di Google Meet daripada SMK Sultan Badilsyah Kulim, Kedah juga, terima kasih banyak kerana sudi teman saya pada pagi ini. Dan anda di rumah, jangan lupa temu janji kita setiap hari Teras di Didik TV KPM 8 pagi sehingga 10 pagi. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Kepada para pelajar yang masih keliru untuk memilih aliran apa untuk meneruskan pengajian, saya sarankan agar pelajar-pelajar memilih bidang perakaunan. Berdasarkan pemerhatian saya, subjek akaun ini merupakan subjek yang bagus untuk masa hadapan para pelajar setelah melangkah ke alam pekerjaan. Kerana jaringan pekerjaan yang berkaitan dengan bidang perakaunan amat luas, bukan sahaja di negara kita Malaysia, malah di seluruh dunia. Jadi saya sekali lagi ingin mengesyorkan kepada semua para pelajar untuk mengambil perakaunan dari bangku sekolah lagi. Pemilihan subjek untuk SPM ni adalah atas pilihan anak saya lah. Kemudian bila anak saya beritahu kata dia nak ambil subjek perakaunan sebagai salah satu subjek elektif untuk SPM ni, saya memang menyokong penuh keputusan anak saya tu berdasarkan karakter dia. Saya validate keputusan anak saya tu berdasarkan karakter anak saya tu. Sebab anak saya ni memang dari kecil dia suka number. Kemudian dia agak teratur dan teliti. So dari situ saya nampak dia ni boleh mengaudit diri dia, mengaudit persekitaran kan, apa yang berlaku dekat dia semua. So saya rasa dia subjek perakaunan ni eloklah untuk dia dan saya yakin dia boleh pergi jauh dalam bidang perakaunan ni.
KPM